Shalom saudara dan saudari sekalian, bertemu lagi kita dalam program Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan berkongsi mesej dari Pastor Chris yang bertajuk Dibaptiskan ke dalam namanya. Sebagai ayat pembukaan kita pada hari ini, mari kita merujuk di Matius 28 ayat 19. Oleh kerana itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam perjanjian baru ialah Yesus. Para rasul memahami hal ini dan membaptiskan orang dalam nama Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 19, Lukas menceritakan pertemuan Paulus dengan 12 orang di Efesus yang mana seperti Apolos, mereka adalah para pengikut yang sangat setia kepada ajaran Yohanes Pembaptis tentang pertaubatan. Tetapi, mereka tidak mengetahui ajaran mengenai pembaptisan Yesus. Selepas Paulus berbual dengan mereka, Alkitab berkata, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 3 hingga 5. Ia seterusnya membuktikan bahawa nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ialah Yesus. Tetapi dalam pertemuan Paulus dengan 12 orang murid itu di Efesus, ada sesuatu yang tersirat dalam kata-katanya apabila dia bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, ke dalam apa kamu telah dibaptis?" Jadi, apabila kamu dibaptiskan ke dalam sesuatu. Pada dasarnya, Paulus menanyakan murid-murid itu, "Kalau begitu, ke dalam apa kamu telah dibaptiskan?" Ini menunjukkan sesuatu yang lebih mendalam dan bukan hanya sekadar direndam dalam air untuk pembaptisan. Konotasi ayat itu ditafsirkan dengan lebih baik dalam beberapa Alkitab terjemahan baru seperti NIV. Ia berkata, apabila mereka mendengar hal ini, mereka dibaptiskan ke dalam nama Tuhan Yesus. Apabila kamu dibaptiskan dalam air, kamu dibaptiskan ke dalam Yesus Kristus dan bukan hanya dalam nama itu. Itulah artinya. Selain daripada pelayan yang membaptiskan kamu dalam nama Tuhan Yesus, yang merupakan sebahagian daripada proses pembaptisan tersebut, bahagian yang paling penting adalah kamu sebenarnya dibaptiskan ke dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pembaptisan air itu memeterai kesatuan kamu dengan Kristus secara sah dari segi undang-undang. Roma 6 ayat 3 hingga 4. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Baiklah saudara, sebagai penutup, marilah bersama dengan saya untuk berdoa. Terima kasih ya Bapa, kerana memberikan kami nama Yesus untuk hidup di dalamnya dan dengannya. Aku dibaptiskan ke dalam Kristus dan aku telah disatukan dengannya dan kesatuan kami tidak dapat dipisahkan. Kerana di dalam Dia aku hidup, bergerak dan wujud. Aku hidup di dalam dan dengan nama Yesus, serta aku memerintah dan menguasai duniaku dengan kuasa nama itu. Maha mulia Tuhan. Haleluya. Sebagai renungan tambahan, saudara dan saudari bolehlah merujuk di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Kisah Para Rasul juga 8 ayat 16 dan juga di Kisah Para Rasul 10 ayat 47 hingga 48. Sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu,
Kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.